1. Pengenalan. Apakah itu pewarna makanan? Pewarna makanan ialah sebarang bahan yang menambahkan suatu warna pada makanan atau minuman. Di samping itu, pewarna makanan juga digunakan dalam bidang-bidang lain seperti kosmetik, pharmaceutical, dan alatan perubatan. Pewarna ini muncul dalam berbagai jenis, termasuk cecair, serbuk, gel, dan paste. Pewarna makanan digunakan dalam kedua-dua bidang industri serta masakan lazim. Apakah itu bahan tambahan makanan? Bahan tambahan makanan juga dikenali sebagai bahan aditif makanan, iaitu merupakan bahan yang ditambah kepada makanan untuk mengekalkan rasa dan meningkatkan rupanya. Beberapa bahan tambahan telah digunakan selama berabad-abad tahun dahulu. Sebagai contoh, makanan itu dikekalkan dengan menggunakan beberapa kaedah seperti penjerukan, iaitu penambahan cuka, pengasinan seperti penambahan garam, dan pengawetan iaitu penambahan gula ataupun sulfur dioksida. Dengan kemunculan makanan yang diproses dalam tempoh separuh kedua abad iaitu abad ke-20, lebih banyak bahan tambahan telah diperkenalkan yang berasal dari bahan semula jadi maupun buatan manusia. Drama pendek ini mengisahkan tentang perbualan sekumpulan pelajar perempuan yang menerangkan fungsi food additive iaitu pewarna makanan atau pewarna tambahan. Malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi. Weh korang, aku lapar lah. Aku ada makanan nak. Nak, makan. Nak tengok ingredient ni boleh tak? Tengok ah. Sedap lah. Kita tengok lah. Oh, dalam ni dia guna perisa tiruan, garam dengan ada pewarna tiruan. Korang tahu tak pasal pewarna tiruan? Tengok pewarna tiruan apa yang dia pakai. Oh, dia pakai pewarna tiruan Taratazine lah. E102. Ni kita Google pasal pewarna ni. Tengok Google. Oh, Taratazine ni dia ataupun biasanya orang pakai kod lah. Kod E102 ni warna tiruan yang ada dalam makanan kita. Macam contohnya gula-gula, sos, minuman ringan, koda ataupun makanan sejuk beku. Tapi kalau kesan untuk bahan ni pula, dia boleh menyebabkan kanak-kanak tu jadi hyperaktif, asma dan pelbagai alergik. Berarti budak-budak tak boleh lah makan ni. Boleh, Tapi tak cuma boleh berlebihan. Tak boleh makan banyak-banyak. Lepas tu, industri makanan ni juga dia gunakan pewarna makanan ni sebagai dari strategi pemasaran diorang. Warna-warna cerah ataupun menarik pada makanan tu dapat mempengaruhi persepsi kita tentang rasa dengan kualiti dia. Jadi benda ni buatkan kita lagi cenderung ataupun lagi tertarik nak beli makanan tu. Nak bagi nampak macam makanan tu menarik lah. Oh, tapi dah macam tu kan. Rasa dia kalau kita buat warna cerah-cerah macam tu, pengaruh tak sama rasa dia? Biasa kan ada pewarna kalau dah merah, cerah macam tu. Diorang memang selalu guna pewarna yang kuat, tapi tak adalah pewarna tu berikan pengaruh yang banyak. Sebab pewarna tu lebih banyak menggunakan buah-buahan, sayuran dan makanan segar. Pewarna ini juga mempunyai beta-karotin daripada wortel atau klorofil daripada sayuran hijau yang tidak menggunakan efek yang negatif sama macam pewarna tiruan. Kalau korang tahu macam mana kita nak mengelakkan pewarna makanan dari buat kita ketagih. Kan? Budak-budak kan selalu ketagih dengan pewarna makanan ni. Periksa label makanan dengan cermat. Hindari produk yang menggunakan pewarna buatan seperti Taratazine, Sunset Yellow atau Brilliant Blue. Cuba pilih makanan yang tidak menggunakan pewarna tambahan. Korang, dari tadi kan kita dah bahas pewarna makanan kan? Tapi korang tahu tak maksud dari pewarna makanan tu apa? Tak tahu? Aku tahu makan je. Sama lah, aku pun tahu makan je. Tapi kan yang pernah aku cari
dekat Google ke dekat mana, setahu aku tu pewarna makanan tu adalah pewarna tambahan yang diletak di dalam makanan tu. Lepas tu pewarna makanan ni itulah yang kita bincang tadi, dia bagikan efek untuk ketertarikan kita terhadap makanan tersebut. Lepas tu tapi yang sering terlupakan memang dampak-dampak dia yang dah kita bahas tadi lah, macam Zati cakap tadi ada E10. Kesimpulannya, kita tidak boleh mengenepikan kepentingan pewarna tiruan dalam industri makanan. Walau bagaimanapun, pewarna tiruan dianggap tidak sihat dan kurang selamat, kita harus mengakui bahawa pewarna semula jadi turut mempunyai beberapa kekurangan tersendiri yang mungkin akan merugikan pihak pengusaha makanan dan para pengguna. Oleh itu, adalah lebih bijak jika kita mempergiatkan lagi usaha dalam aktiviti bidang penyelidikan dan pembangunan untuk mencari alternatif kepada semua sumber pewarna semula jadi yang lebih bagus dan murah. Di samping itu, kajian tentang keselamatan pemuda pewarna tiruan perlu diteruskan untuk memastikan penggunaan tidak memberikan apa-apa kesan jangka pendek atau panjang.